السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini adalah berkenaan hak jiran tetangga, yang mana di antara sebab kita masuk syurga ni dengan sebab jiran, dan di antara asbab seseorang itu tidak diterima amalan juga disebabkan jiran, dan sebab seseorang itu dihumbankan dalam neraka Allah Ta'ala pun disebabkan jiran. Jadi faktor jiran ini adalah faktor yang cukup penting untuk kita memahami dengan baik, supaya kita tidak termasuk daripada kalangan orang yang menzalimi jiran ataupun tidak memberi hak yang baik kepada jiran kita. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sebut tadi, jiran ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim sebagaimana firman Allah dalam suratul Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud wa'budullah, sembahlah Allah, jadilah Allah Subhanahu wa taala ini sebagai Tuhan kita yang sebenar, yang pertama. Kerana tujuan manusia hidup di atas muka dunia ini adalah untuk menjadi hamba kepada Allah. Oleh kerana itu Allah yang layak na'budu wa nasta'in hanya kepada Allah. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut wa'budullah, pertama. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu pun. Jadi hamba Allah, jangan syirik pada Allah. Ini seruan Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam, supaya jadi hamba Allah dan dia tidak syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, kedua orang tua ibu bapa kamu.
Semua agama di atas muka dunia ni boleh menerima bahawa buat baik dengan orang tua adalah salah satu daripada akhlak mulia. Islam pun terima, Kristian pun terima, Yahudi pun terima bahawa buat baik dengan ibu bapa adalah salah satu daripada pekerjaan ataupun perbuatan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Malahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, lepas daripada dia cerita macam mana kamu jangan syirik pada aku, lepas aja dia cerita syirik, dia kata buat baik pada ibu bapa. Ada kaitan sebenarnya. Kaitannya antara disebut oleh ulama tafsir, kenapa kita perlu buat baik dengan ibu bapa kita? Sebab ibu bapa kita ni banyak mengorbankan masa, tenaga, semuanya untuk kita, untuk memelihara anak daripada kecil sampailah dia jadi besar. Daripada baby tak tahu apa sampailah dia jadi orang, dia jadi manusia. Daripada dia tak pandai nak suap makanan di mulut dia sendiri sampailah boleh suap makanan. Kenapa perlu hormat kepada kedua ibu bapa? Kerana jasanya begitu besar pada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak cuba cuit hati manusia. Caranya, kalau kamu boleh rasa ibu bapa kamu ni cukup berharga bagi kamu, oleh kerana itu kamulah orang yang patut mentaati ibu bapa kamu. Oleh kerana itu kata Allah Ta'ala, kenapa kamu tidak boleh mentauhidkan aku yang lebih banyak jasa lagi nak banding dengan ibu bapa kamu. Kalau kita kata ibu bapa sebab apa kita buat baik, bukan kita saja kata, hampir semua agama kata begitu. Dan semua agama tidak boleh menerima derhaka kepada kedua ibu bapa. Dia sembah Tuhan satu, dia sembah berhala pun, dia sembah berhala. Dia kata Tuhan satu, padahal ada Tuhan yang lain lagi di hati dia yang dia menghambakan diri. Walaupun begitu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bismillah, tak pelihara dia sebagai hamba Allah. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa bidhil qurba wal yatama wal masakin, dan berbuat baik kepada orang tuamu, kerabat-kerabat tu saudara mara kamu, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang miskin, wal jari zil qurba tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat kamu, ibnu sabil yang berperang jalan Allah, dan hamba sahaya kamu. Maksud ayat ni kata Ibnu Abbas, sembahlah Allah dan mentauhidkan Allah. Juga dalam ayat ini diperintahkan kepada kita semua supaya buat baik kepada orang tua, kemudian lepas pada tu anak yatim, orang miskin. Anak yatim, orang miskin. Cara Allah Ta'ala susun ni, kalau kita ikut betul-betul, kita akan jadi orang yang baik dan orang yang disayangi oleh Allah. Yang pertamanya, tidak syirik pada Allah Ta'ala. Itu fokus dia. Nak tahu kita syirik tak syirik, kita kena mengaji dalil, kena mengaji sunnah Nabi, baru tahu benda tu syirik ataupun tidak. Benda tu syirik ataupun tidak, baru boleh kita tahu. Kalau tidak, kita tak tahu benda tu syirik. Kadang-kadang kita duduk bersarang dengan benda syirik tanpa kita sedar bahawa perbuatan yang kita buat itu merupakan satu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam bab ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, yang pertama sekali, kamu kena jadi hambaku. Dan ayat ni juga memerintahkan kita buat baik pada orang tua. Kerana orang tua ni macam saya sebut tadi, kita rasa berjasa dengan dia, kita rasa dia tu ada boleh buat apa ni, kita happy masa dulu, menyebabkan kita berjaya hari ni pun sebab dia juga. Maka ini semua adalah salah satu daripada perkara yang Islam mengajar kita buat baik pada ibu bapa. Lepas ibu bapa, dia kata buat baik pada kaum kerabat, orang yang dekat dengan kita, orang kaum kerabat kita, sepupu kita, menakan kita. Ini semua buat baik. Lepas pada buat baik pada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim. Anak yatim. Anak yatim ni kadang-kadang tak ada orang jaga dia. Dia hidup terbiar,
dia hidup dalam keadaan yang terbiar. Kadang-kadang kesian kita tengok. Jadi pihak masjid pun kena ambil cakna pasal anak yatim ni. Kena buatlah satu lejnah khas untuk anak yatim. Setahun sekali kita panggil anak yatim, bagi makan ke dia. Kita buat majlis di masjid, sembelih kembu, sembelih kerbau. Tu bagi anak yatim. Kalau kita tak takut bini, kita ambil mak yatim tu. Kalau tak takut lah. Baik. Kerana apa dibela anak yatim ni? Kerana dia salah satu daripada ajaran Islam. Dan ramai orang tidak ambil peluang untuk bela anak yatim ni. Anak yatim kalau dari segi perangai memang banyak perangai. Dia tak sama dengan anak-anak yang tidak yatim ni. Dia tak sama. Kerana kadang-kadang dia tidak ada ayah dan kadang-kadang dia tidak ada ibu. Oleh kerana itu perangai dia lain macam. Yang kita kena banyak bersabar dengan dia. Bersabar dengan anak yatim. Dia tak ada apa. Dia hilang tempat pergantungan. Dan kadang-kadang dia tu tidak ada ibu dan tidak ada ayah. Dia masih kecil lagi. Dan kalau kita biarkan dia, mungkin dia jadi rosak. Tetapi kalau kita boleh jadikan dia seorang yang baik, seorang yang memegang amanah hamba Allah atas muka dunia ni, dia jadi lebih baik daripada apa yang kita tengok pada hari ini. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barulah dia sebut bahawa buat baik pada jiran, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Kemudian barulah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya buat baik kepada tetangga, buat baik kepada jiran. Mula dari ayat al-jarizil qurba. Siapa tu? Ada dua pendapat dalam hal ini. Sementara tu kita nak tahu siapa jiran kita ni. Jiran kita ni siapa yang dimaksudkan dengan jiran? Apa pandangan mazhab berkenaan dengan jiran ni? Macam mana jiran ni? Baik. Ulama Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahawa dalam hal ini yang menjadi jiran kita, tetangga kita adalah 40 rumah daripada segala arah. 40 rumah daripada depan, 40 rumah daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan. Maka sekitar 40 buah rumah tu, maka dia adalah jiran kita. Jiran kita. Kadang-kadang kita baik dengan orang sebelah, dengan orang sebelah lagi kita kurang, dengan orang sebelah lagi tu kita gaduh tu. Dan kadang-kadang dengan orang sebelah ni kita gaduh, dengan rumah nombor 2 ni kita baik. Macam-macam. Syaitan bukan dia duduk kerja, dia duduk relax macam kita. Dia kerja hari-hari, nak suruh kita ni masuk neraka dengan dia lah. Ada orang kata dah syaitan masuk neraka ustaz dia buat daripada api, dan neraka tu buat daripada api. Sedap dia masuk neraka. Dia kata tak ada, ada siksa. Sebab apa? Sebab syaitan buat daripada api, dia masuk neraka nak api juga. Api lawan api tak jadi apa ustaz. Dia fikir guna logik bodoh dia. Kalau kita nak jawab mudah ya, tak? Kita asal daripada tanah, tapi kalau kita gumpal tanah, lempar atas muka dia, bengkok muka. Kenapa sakit juga? Kita sama-sama tanah ni. Adam asal daripada tanah, kita pun Allah Ta'ala buat daripada tanah juga. Kalau gitu kita ambil baluk seluk sikit lumpur tu ni, ambil bakar biar jadi kerah, tak kepala dia, becuk dahi ni, naik bonjol atas dahi ni. Walaupun sama-sama tanah, kita daripada tanah, dia pun daripada tanah. Ni orang panggil hujah yang tidak cerdik. Hujah yang tidak cerdik. Syaitan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Pasti dia akan diazab oleh Allah. Sebab itu janji daripada Allah Taala. Baik. Ulama Syafi'i kata jelas 40 daripada kiri, 40 ke kanan, depan dan belakang. Baik. Ulama daripada mazhab Maliki berpendapat bahawa disebut jiran tetangga dah berdepan, dilihat daripada belakang, penjuru atau antara rumah hanya dipisahkan jalan yang sempit,
bukan dipisah dengan pasar yang besar atau sungai yang lebar. Begitu pula disebut tetangga kalau dikumpulkan sahaja bisa menjadi satu masjid yang berada di dua masjid yang berdekatan. Boleh jadi pula disebutkan tetangga dengan menganggap, boleh jadi juga disebut sebagai tetangga mereka yang berhampiran dengan rumah kita, walaupun jarak di antara kita dengan rumah dia tu ada satu rumah lagi, ada satu lorong ataupun satu jalan, tapi jalan tu jalan sempit, bukan jalan luas. Maknanya rumah dekat-dekat dengan kita lah. Itu pendapat Imam Malik. Baik, Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa disebut jiran ini tetangga tidak berdampingan ataupun mereka yang berdampingan ataupun yang duduk dekat dengan rumah kita. Sedangkan ulama daripada mazhab Hanafi yang lainnya, iaitu Abu Yusuf bin Muhammad, berpendapat bahawa jiran itu berdampingan dan disatukan oleh masjid. Definisi terakhir ialah definisi syiar. Definisi selanjutnya perintahkan berbuat baik kepada kaum kerabat dan anak yatim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam bab ini buat baik kepada anak yatim. Baik. Kemudian diperintahkan buat baik pada tetangga ini mulai daripada nombor satu sekali, jarizil qurba, dekat dengan kita. Macam mana? Kata Ibnu Abbas, dikira dekat dengan kita tu Islam dulu nombor satu. Islam dulu. Kata yang lainnya tak kira kafir ke Islam. Tak kira kafir ke Islam. Orang dekat dengan rumah kita, maka dia jiran kita. Baik. Tu dari sudut takrif jiran tu macam mana. Dan kalau kita boleh tengok duduk dalam Kedah ni, semua berjiran lah. Semua berjiran. 40 rumah kat ni, 40 rumah kat tu, 40 rumah kat ni, habis. Jiran semua. Allahu Akbar. Apa dia hak dia ni? Baik, kita baca hadis dulu. Nabi menyebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsinu ila jarih. Dalam riwayat yang lain, falyukrim jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah berbuat baik kepada jirannya. Kenapa buat baik kepada jiran ini menjadi kayu ukur seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhirat? Itu soalan pertama. Soalan yang keduanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah dengan hari akhirat? Seolah-olah rukuk iman ni ada dua perkara ni, Allah hari akhirat, Allah hari akhirat. Hak lain macam mana? Maka ulama kita buat komentar dalam bab ini. Walaupun hanya disebut man kana yu'minu billah, beriman kepada Allah dan hari akhirat, dua perkara saja, tetapi dia merangkumi semuanya. Kerana orang yang beriman kepada Allah, dia akan beriman kepada Nabi dan membenarkan khabar Nabi yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai Rasul dan juga khatamun nabiyyin, sebagai penutup segala Nabi. Pertama. Yang keduanya, yang pertamanya beriman pada Allah. Yang kedua, orang beriman pada Allah, tentu dia beriman pada Nabi, tentu dia beriman juga dengan para malaikat. Sebab malaikat ni Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Tentu dia beriman pada kitab, sebab dia percaya pada malaikat. Malaikat nak ambil sumber daripada mana nak tahu cerita malaikat kalau tidak Al-Quran? Dia percaya pula pada Quran. Cuma yang jadi masalahnya akhirat. Tak adalah masalah sangat, kerana kita tidak pernah pergi ke akhirat. Akhirat ini bermula daripada seseorang itu duduk di alam barzakh.
Bila dia sampai di alam barzakh, maka masuklah akhirat untuk diri dia. Kiamat tu untuk diri dia masuklah. Dia akan rehat, dia akan duduk dalam kubur tu, ada soal jawab kubur. Sampai bila? Sampai hari yang mana Allah Ta'ala hancurkan muka bumi ni. Bangun tak lagi tu? Tak bangun lagi. Sampai tiupan sangkakala yang kedua, ketika mana Allah Azza wa Jalla membangkitkan manusia. Sampai situ. Bermaknanya tuan-tuan sekalian, perjalanan di alam akhirat kita lebih lama daripada usia kita hidup atas muka dunia. Kita hidup atas muka dunia mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun. Jarang-jaranglah kita dengar orang ni sampai usia nak dekat 100 tahun. Jarang. Kalau ada pun jadi susah. Mata mungkin tak nampak, telinga mungkin tak dengar. Kalau gagah 90 lebih gagah dan satu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu pun kalau habis bertukar, habis pemerintah sebab dia, bukan dia lah, orang lain lah. Nah, umur 90 tahun. Mungkin dia lupa dan sebagainya. Baik, tak apalah hak tu. Yang kita nak sebutnya, umur kita ini singkat, tidak lama. Umur akhirat kita, perjalanan akhirat tu lebih lama lagi. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perjalanan akhirat yang lama tu, walaupun dunia ni singkat, cukup bekal kita nak bawa. Cukup bekal kita. Sebab kita ada hak wajibnya, hak sunatnya, pahala yang berlipat kali gandanya. Kalau kita mati, ada pahala yang tidak mati bersama dengan kita. Cukup lengkap. Ada pahala yang kita tinggal, yang tidak mati bersama dengan kita. Walaupun kita mati, tapi pahala tak mati. Ini yang kita nak cari. Kita cari pahala yang tidak mati bersama dengan kita. Maknanya kalau kita mati, pencen kita ada, pahala kita masuk. Allahu Akbar. Sahabat dia duduk cari benda ni, dia duduk cari pahala yang boleh jadi saham bagi dia. Kemudian dalam banyak-banyak ni Allah Ta'ala ambil poin penting sahaja. Yang pentingnya, man kana yu'minu billah, siapa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Dua ni poin penting. Yang disebutlah hadis yang saya bacakan tadi, hendaklah dia memuliakan berbuat baik kepada tetangganya, buat baik kepada jiran. Baik. Bila sebut buat baik pada jiran, dan Allah Ta'ala meletakkan kayu ukur siapa yang beriman kepada Allah, maknanya kalau orang bergaduh dengan jiran, iman dia tu ada masalah. Iman dia tu tidak sempurna. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah sangat kita buat jahat pada jiran kita. Ramai orang ini bergaduh dengan jiran. Ramai, bukan sikit ramai. Sebab anak-anak mungkin, sebab binatang peliharaan ni tak tahan. Jiran sebelah rumah ada kucing bau busuk. Nak pelihara kucing amatlah tidak sesuai kalau rumah tu rumah perumahan. Kalau rumah ala kampung macam tuan-tuan ni boleh tahan sikit. Ada tempat juga belakang rumah, depan rumah nak pelihara kucing. Kucing nak buang najis pun ada. Ni rumah taman. Rumah taman. Allah, saya kena serik. Tak boleh nak tidur kita. Tetamu mari di rumah tu bau tak kucing, sakit kepala. Bila kita report pada penguasa penguasa mari tanya dia, marah pada kita. Dia kata kucing ni, dia kata
Kalau orang tu untuk buat jahat ke dia tak berak depan rumah dia kata kita buat jahat pada kucing. Macam-macam manusia ni dah. Tu tandanya dia kata awak ni tak sayang kucing. Sebab itulah kucing ni berak depan tangga. Dia kata tak jadi gitu, kata gitu, mana boleh dah. Saya tak jawab, budak tu jawab, dan nak buah seorang. Dia kata kucing ni jadi jahat sebab tuan dia jahat. Oh mana boleh gitu? Dah saya mengaji gitu. Baru kena rabu dengan kami ni dah. Kalau kucing ni tuan dia baik, tuan dia ajar duk berak elok-elok, dia tak berak depan rumah orang, dia berak depan rumah lain. Dia kata gitu. Senyap kawan tu. Bergaduh je lah sebab kucing. Tapi kita disuruh supaya mulakan buat baik, kita buat baik. Kita pergi hantar cucuk rumah dia, kita pergi hantar apa semua. Lama-lama okey lah. Lama-lama dia beli sangkak sendiri, dia buat sendiri, alhamdulillah boleh jadi baik. Tapi kita kena mulakan baik. Saya sebut pengalaman lah. Alah kali jadi okey, tak ada masalah, alhamdulillah. Jangan kita mengganggu jiran kita. Hatta dan riwayat kata kalau kita menumis pun dia kira tak bagi lauk pada jiran-jiran. Kalau jiran tu lapar macam mana? Dan Nabi kata tak beriman, tak sempurna iman seseorang itu. Dia tidur dalam keadaan lena sedangkan jiran di sebelah rumah dia lapar. Tak beriman. Macam mana kita nak kira tak beriman? Tak sempurna iman maknanya. Kita tidur tapi jiran lapar. Lepas tu jiran kita ni yang tadi 40 buah rumah kiri kanan. Memang ada gitu. Kadang-kadang kita makan sedap, jiran makan apa tak tahu, dia tak ada duit. Kadang-kadang dia tak ada duit, tapi kita makan, Allah Akbar, makan macam-macam, makan sedap-sedap makan. Tapi jiran sebelah rumah tak tahu makan apa. Kita makan, musim-musim ada duit sikit pergi Mekah, musim ada duit sikit ke Mekah, makan pergi Mekah. Tapi jiran rumah kita tak ambil tahu. Kita kena ambil tahu jiran kita. Kena ambil tahu. Kerana faedah jiran yang baik ini amat banyak. Nabi sebut, nak bagi tahu jiran ni, Nabi sebut mazala Jibril mazala, makna Jibril terus menerus yusini bil jari, hatta Jibril terus berwasiat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku buat baik pada tetangga. Dan sampai ke aku fikir Jibril duk mai wasiat hari-hari bagi tahu berjiran-jiran, sehingga aku fikir dalam kepala ni seolah-olah jiran ni boleh harta pusaka ke, boleh mewarisi harta ke. Nabi kata gitu. Sebab apa? Nak beritahunya kepada kita, bukan jiran boleh mewarisi harta, nak beritahu pada kita kerapnya Jibril beritahu ke Nabi ni hajiran. Dalam rekod sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak pernah dengar lagi Nabi bergaduh dengan jiran. Tak pernah dengar lagi. Kok Nabi ada bergaduh dengan jiran, tak pernah. Dua benda lah boleh, banyak perkara lagi, tapi kita ambil 2 poin. Dalam banyak hidup Nabi kita tak pernah dengar komen jiran dia. Dalam banyak-banyak hidup Nabi juga kita tak pernah dengar komen isteri-isteri dia. Kok lah kata isteri ni kata Rasulullah gini-gini, tak ada. Macam mana Rasulullah di rumah, Rasulullah gitu, kadang balik. Tak pernah dengar lagi isteri-isteri Nabi sebut gitu. Cuba kita tanya, kalau kata nikah ramai macam mana? Kita tanya bini nombor 1, macam mana abang? Tak balik pun tak apa ustaz. Sama ya, balik tak balik, dia kata. Komen isteri pertama lah. Kita tanya pula isteri kedua, macam mana ni suami awak apa? Ya gitu ustaz, ada nombor 3, nombor 2 ni gitu, kadang-kadang balik, kadang-kadang tak balik. Dan nombor 3 pula pucuk muda.
umur 18. Nah, dah dia umur berapa dah? Umur 60 lebih dah. Oh, tak apalah, duit ada, tenaga ada. Maknanya kalau kita tanya suami macam mana, kalau kahwin poligami kebanyakan masalah. Rasulullah tak ada gitu. Tidak ada di mulut Nabi SAW, mulut isteri Nabi, Rasulullah macam mana? Oh, Rasulullah perangai tak ada. Walaupun Nabi itu banyak isteri, jiran pun begitu. Tidak pernah lagi keluar daripada mulut jiran-jiran yang berjiran dengan Nabi, oh teruklah Muhammad tu, dia buang sampah mengata-kata sampai habis mari angin tu lekat di rumah kita. Tak pernah lagi dengar kita jiran. Tak riwayat. Kita ada nampak jiran duk jemur kain, kita pergi bakar sampah, lekat di baju dia nak marah. Jiran kita, kalau jiran kita macam mana, kita nak jemur kain pun tak angkat lagi, dia nak bakar sampah. Oh, sakit hati. Lepas tu bau asap tu lekat di baju, ganggu dah, mengganggu jiran, mengganggu. Sebab kita hidup bersebelah, dan nikmat yang paling besar diberikan pada seseorang jikalau jiran dia baik. Nikmat besar. Kita adik-beradik duduk jauh, Allah Ta'ala kurnia jiran yang baik. Jiran itulah nak tolong kita pergi ambil air, jiran itulah nak tolong kita buat kerja. Jiran ni lah nak tolong jaga rumah kita. Jiran ni lah tolong segala-gala. Sebab apa? Sebab dia baik. Adik-beradik kita tak tolong macam jiran tolong kita. Bukan adik-beradik kita tak mau tolong, tapi adik-beradik kita mungkin duduk jauh, dia ada life dia sendiri, hidup dia sendiri. Tapi bila kita ada jiran yang baik ni, dia sangat tenang hidup kita. Kita masak, kita bagi makan ke dia, dia masak, dia bagi makan pada kita. Lagi hantar lauk ke dia bulan puasa, tak hantar kuih ke dia, dia bagi hantar kuih pada kita. Tu jiran yang baik. Kita pun rasa seronok hidup. Lama tak nampak ke mana sehari dua ni, tanya jiran, oh dia kata saya ustaz, dia kata tak sihat. Kalau kita jiran dengan orang jadi tanya khabar, dia tanya khabar kita, tak nampak 2-3 hari, muka pucat, dia sanggup bagi hospital. Tu jiran yang baik. Kita pun rasa tenang. Sebab apa? Sebab ada jiran yang baik. Rasa selamat. Sebab apa? Sebab ada jiran yang baik. Bagaimana kita nak mulakan untuk kita berbuat baik kepada jiran? Baik. Kalau kita buka satu riwayat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali dalam bab memuliakan tetangga, jiran, boleh berlaku dengan berbagai-bagai bentuk yang boleh kita buat. Dia tulis di sini 10 perkara. Yang pertama sekali, menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Jiran kita bukan maknanya jumpa assalamualaikum, dah bukan makna begitu kan. Menyebarkan salam. Kadang-kadang duduk sebelah rumah tu tegur pun tidak, jeling je. Bila kita mengaji bab ni, kita kata kita pun bagi salam pada jiran kita, assalamualaikum. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Kita bagi salam pada dia, tak apa. Kita berdosa ke tak? Kita tak berdosa. Dia berdosa. Beri salam tu sunat, jawab tu wajib. Sebab dia merupakan satu doa. Doa orang mukmin ni salam. Salam ni ucapan syurga, bukan ucapan dunia, ucapan syurga. Dalam syurga tak ada sebut benda lain kecuali illa qilan salaman salama. Salam. Assalamualaikum, assalamualaikum yang kita sebut ni adalah ucapan ahli syurga. Nabi kata at'imut ta'am wa afsahus salam. Nabi sebut at'imut ta'am, beri makan pada orang, sebarkanlah salam. Kerana mau masuk syurga mana pintu kamu nak boleh akhirat.
beri makan pada orang, sebarkan salam. Tak susah nak beri makan pada orang ni, tak susah sikit pun. Tak susah sikit pun nak beri makan pada orang. Pagi-pagi, contoh pagi-pagi, nasi lemak RM1 sebungkus. Bagi tok depan, subuh-subuh. Sebelum balik nanti ambil dah nasi lemak sebungkus orang. Saya kenduri ni. Bila orang ni kenduri pada kita, apa yang kita nak buat? Kita doakan orang tu. Sebagaimana kata Nabi SAW, Nabi ajar kepada kita supaya doakan dengan doa, Allahumma at'im kama ta'aman wasqi man saqana. Allahumma ta'im kama ta'am. Ya Allah, beri makan kepada orang yang telah beri makan kepada aku, dan beri minum kepada orang yang beri minum kepada aku. Itu doa dia. Bila orang belanja kita makan. Dan bila kita belanja orang makan pun, orang tu pula berdoa pada kita. Ya Allah, beri makan kepada orang beri makan pada aku, dan beri minum kepada orang beri minum pada aku. Cukup. Selain daripada kita kata semoga Allah hayakumullah, semoga Allah panjangkan umur kamu, berkati kamu sebab belanja kami gini, terima kasihlah banyak. Itu doa. Doa kita tu penting, sama-sama Islam. Ni kita ada lepas kawan belanja senyap, terima kasih ya, esok belanja pula. Bagi tak kena hak tu orang panggil adat Melayu kita, ucapan Melayu, orang Melayu kita buat ucapan begitu. Tapi kalau yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya sebut tadi, doakan dia, barakallah ke, semoga Allah memberkati kamu ke, ataupun kita kata semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kamu, beri kesihatan kepada kamu. Kita pergi gosok belakang dia, sihat-sihat, insya-Allah dia sihat, terima kasih belanja saya, semoga Allah Ta'ala balas, murah rezeki. Doa pada dia. Nabi ajar kita doakan orang yang beri makan pada kita. Nak buat pahala senang, nak buat pahala cuma kena istiqamah. Istiqamah biar pahala tu kita rasa manis dan lazat bila kita buat. Yang jadi masalahnya, kita duk nampak susah nak makan orang, dia kata kena tu kena. Tak payah, tak susah beri makan pada orang ni, benda yang paling senang sekali. Orang pun suka kita beri makan. Tuan-tuan jumpa orang marah kalau kita beri makan dia, saya nak marah sungguh dia tu bagi makan pada saya. Mana ada orang marah? Tu baru nasi lemak. Kalau kambing, lagi seronok. Kambing lagi seronok. Berjela-jela panjang baca doa, sebab kambing punya pasal. Dia Nabi ni orang yang paling menghargai orang. Nabi, Allah Ta'ala ajar kita dalam Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi satu penghormatan, maka kamu balaslah penghormatan tersebut sama dengan apa yang diberi atau kepada lebih daripada apa yang diberi kepada kamu, aw rudduha, ataupun sama. Allah Ta'ala sebut lebih dulu baru dia sebut sama. Maknanya kalau orang tu buat baik kepada kita begini, kita kena buat lebih lagi kepada dia. Orang tu beri penghormatan kepada kita begini, kita kena lebih lagi beri penghormatan, kerana itu ajaran agama. Dan benda tu tak susah. Orang pun seronok kita buat baik dengan dia, sebagaimana kita seronok bila orang buat baik dengan kita. Kita pun rasa happy. Apatah lagi hak buat baik tu jiran kita. Jiran kita baik, dia pergi ke mana-mana, dia balik kampung dia, Kelantan ke mana, kau dia buat mari dengan dodol, kepuk lekor, seronok. Kita pula mesti harum manis, kita buat lagi harum manis dengan dia, ni kedekuk pahit. Ada jenis gitu. Dengan cucu pun timbang kilo buah harum manis. Kalau begitu cekik tekuk tok wang dia mampu. Ada orang tok wang dia ni ada kebun durian, cucu-cucu pergi makan kebun durian, dia kira kilo. Orang kata ustaz teruk tok wang saya. Dia kata tak payah ambil durian tu gahap ke muka tok wang. Kedekuk sampai tahap tu.
Dia rasa dunia ni hak dia mungkin. Kita ni pinjam, dia tak tahu ke dunia ni bukan hak kita. Nak kena kuat apa? Cucu kita boleh pahala ke tak makan pada cucu? Boleh pahala. Boleh pahala. Beri makan pada siapa pun boleh pahala. Cuma Nabi ajar pada kita nak beri makan pada orang, nak beri benda pada orang, beri yang baik dan elok. Muka hak lebih kita baru kita bagi pada orang? Tidak. Zaman kecil-kecil dulu, nak ambil Tok Wan ni ambil hak elok, beri kat orang dulu. Cucu-cucu makan hak biasa-biasa. Kita pun kata apa Tok Wan, cucu-cucu makan hak biasa je, kena bagi kat orang, bagi hak elok. Rupanya hak Tuhan Nabi ajar dah. Nabi ajar begitu rupanya. Beri pada orang yang elok. Oh, kesian kalau saya tengok tempat yang perlukan baju, contoh baju apa, bila kita minta derma, ada siapa-siapa bawa mari baju, kita nak pergi hantar baju di tempat banjir apa, oh dia bawa mari baju tu zaman Pok Ye, tak ada orang pakai, dia pun tak tergama nak pakai baju, dia bagi baju tu memang hak lama sungguh. Allah, kok lah nak beri sangat, ada duit sikit, belilah jersey hak murah tu, hak RM10 selai, apa bagilah 10 lah, baru 100. Dah kebun harum manis untuk berapa tahu, 40,000, 50,000. Tu tak termasuk dengan benda-benda lain lagi tu, harta-harta lain lagi. Tak ada nampak akhirat. Manusia tak nampak akhirat ni, dia kedekut sedekut sungguh, sebab dia rasa dunia ni tempat dia, dunia ni segala-gala bagi dia. Dia tak rasa akhirat itu membawa perkara, wal akhiratu khairum wa abqa, dan akhirat itu lebih utama untuk kamu kejar, dan abqa, kekal akhirat itu selama-lamanya. Allahu Akbar. Baik, 2 minit lagi. Yang keduanya, menjenguk ketika mana dia sakit. Kita dengar je jiran kita ni sakit bang, hanggih tengok. Dan kena jaga adab apabila kita jenguk orang sakit. Yang pertama, orang tak duduk lama orang sakit, duduk sekejap je. Yang kita duduk pergi sembang habis 1 tin biskut, sejak air kopi tu, apa dia ajar kita, tak ada orang ajar benda begitu dah. Islam tidak ajar benda begitu. Dah lah mari duduk sembang rumah orang, kawan tu sakit. Ayat dia tu, dia kata, ada pak menakan saya dulu mati sakit gini. Allah, kalau kita tengok aku sakit gini aku tendang. Tak payah mari, nama balik-balik pun tak payah mari. Mana sabar dia kata pak menakan dia meninggal sakit begini. Tak nak sabar lah, tak patutlah kata begitu. Kita kalau kita tengok orang sakit, selain daripada kita doa kepada orang sakit, kita juga boleh suruh dia doa kepada kita, kerana doa dia mustajab juga. Sebab apa? Doa orang sakit ni ketika dia sakit, dia mustajab oleh Allah, kerana dia duduk dalam keadaan pengharapan yang tinggi kepada Allah. Sebab ada hadis Nabi, seorang yang duduk dalam keadaan pengharapan yang tinggi pada Allah Ta'ala, bila dia berdoa, doa dia makbul. Orang sakit ni pengharapan yang tinggi untuk baik dia harap pada Allah. Sebab dia guna obat ni tak jadi, hospital tak jadi, jumpa pakar tak jadi, habis dah. Pengharapan dia hanya kepada Allah, mustajab doa dia. Sebab tu saya kata, selain daripada kita minta supaya dia minta kita doakan dia, kita juga minta dia tu doakan kita sama. Dan kita kata insya-Allah lah, sihatlah, tak ada apa, insya-Allah. Insya-Allah. Dan yang akhirnya saya nak sebut, beri hadiah pada dia, jiran beri hadiah pada dia. Minta maaf kalau buat salah. Kalau dia tak ada rumah, kita kena jaga. Anak dia tu macam anak kita juga. Anak kita juga macam anak dia.
Maksudnya macam mana? Jumpa tengah-tengah jalan, saya jumpa anak awak tengah jalan. Ya, anak saya pergi tengok. Tolong marah bagi pihak jiran kita, biar dia sama-sama jaga. Kalau kita boleh memupuk semangat begini, hidup adalah kampung, hak jiran dijaga, insya-Allah kampung kita akan jadi kampung yang baik. Kampung kita akan jadi kampung yang selamat daripada anasir-anasir yang jahat, kerana hidup kita boleh bersatu padu, boleh hidup dengan baik. Jadi mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai masa dah, saya ceramah tak lama, sekejap. Saya tak mau curi masa orang. Curi masa orang ni haram, dosa curi. Sebab lepas isyak ni tuan-tuan macam-macam, ada hak tengok macam muka pun macam lapar. Dah makan nasi tak makan lagi, nak pergi jumpa cucu, nak pergi hantar, pergi kangak, macam-macam. Setakat tu cukup. Ngaji apa banyak-banyak sikit-sikit sudah. Nak ngaji banyak kena pergi di rumah lah, bawa pulut kuning, ayam panggang. Oh, boleh mengaji. Ya, kalau orang zaman dulu. Nah, kita mengaji ni, mengaji orang panggil daripada maghrib sampai ke isyak. Dan kita tak boleh curi waktu orang. Setakat tu cukup. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi